Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid cikgu? Jadi pada hari ini cikgu akan teruskan lagi untuk video yang kelima berkenaan dengan program pendidikan pencegahan dadah bagi tahun 2021 ini. Jadi dengan harapan cikgu, murid-murid semua telah melihat video yang pertama berkenaan dengan penyalahgunaan dadah, video yang kedua berkenaan dengan alkohol, video yang ketiga berkenaan rokok dan juga rokok elektrik, video yang keempat berkenaan dengan pengambilan inhalan, dan pada hari ini cikgu akan meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan HIV/AIDS, iaitu elemen yang terakhir dalam program pendidikan pencegahan dadah. Jadi perkara yang kelima ini sangat penting ya anak-anak. Kita perlu jaga diri kita supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara yang boleh membuatkan diri kita akan dijangkiti dengan HIV/AIDS. Jadi mari kita lihat slide yang berkenaan dengan HIV/AIDS ini. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan HIV/AIDS itu? Okey. HIV/AIDS ini adalah satu sindrom penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Ia juga melemahkan sistem pertahanan badan. Jadi HIV ini akan melemahkan sistem pertahanan badan kita. Jadi bagi individu yang telah dijangkiti dengan HIV ini, pada peringkat awalnya mereka akan ada gejala-gejala awal, iaitu mungkin demam, sakit sendi, batuk-batuk, sakit otot, sakit kepala, cirit-birit, letih, ruam, bengkak kelenjar limfa dan turun berat badan. Yang ini adalah untuk tanda-tanda peringkat awal. Tetapi apabila sudah lama HIV/AIDS ini berada di dalam tubuh badan manusia sehinggalah ke peringkat akhir, penyakit-penyakit yang awalnya itu nampak macam tanda-tanda biasa, dia akan bertukar menjadi lebih kronik, iaitu dia akan bertukar menjadi penyakit kulit, okey, jangkitan kepada pernafasan, jangkitan kuman kepada otak, jangkitan kulat, kanser dan akhirnya maut. Jadi HIV/AIDS ni kebiasaannya sesiapa yang terkena jangkitan, pengakhirannya selalunya adalah kematian. Jadi di sini saya nak tegaskan, selepas ini kita akan bincang perkara-perkara yang boleh membawa kita dijangkiti. Tapi sebelum saya nak membawa kepada perkara-perkara yang membolehkan kita dijangkiti, saya nak teruskan dulu kepada aktiviti-aktiviti yang kita lakukan tetapi tidak menyebabkan kita dijangkiti HIV. Mari kita lihat apakah aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kita selamat daripada dijangkiti HIV. Yang pertamanya, kita sekiranya datang ke tempat bekerja, kita boleh bekerja dengan sesiapa saja tanpa kita bimbang kita dijangkiti. Kita boleh bekerja bersama dengan pesakit HIV. Yang kedua, HIV dia tidak akan merebak melalui gigitan serangga. Contohnya nyamuk gigit. Okey, gigit kepada pesakit HIV, tiba-tiba dia datang gigit kita, kita tidak akan dijangkiti melalui gigitan serangga. Yang ketiga, kita boleh berenang bersama-sama dengan pesakit HIV. Yang keempat, dari segi kita boleh makan bersama, kita boleh berkongsi tandas, kita boleh bersukan bersama dengan pesakit HIV. Okey. Yang seterusnya, apa lagi yang kita boleh? Contoh dalam konteks sekolah, kita boleh duduk bersama dalam satu kelas dengan pesakit HIV. Kita boleh bersalaman. Ini untuk konteks HIV yang bukan konteks COVID. Okey? Ini saya terangkan dari segi konteks HIV/AIDS, bukan COVID-19. Untuk HIV/AIDS, bersalaman atau berjabat tangan tidak ada masalah. Kalau kita nak batuk ataupun bersin, HIV/AIDS tidak boleh dijangkiti melalui batuk ataupun bersin. Okey, kita boleh berada di tempat-tempat sesak untuk HIV/AIDS. Okey, untuk COVID kita tak boleh berada. COVID-19 kita tidak boleh berada di tempat yang sesak. Okey, bagi sesiapa yang ingin menderma darah, kita boleh menderma darah.
Nah, asalkan sebab prosedur Kementerian Kesihatan untuk menerima darah, jarumnya tidak boleh dikongsi dan peralatannya juga bersih. Jadi kita selamat untuk menerima darah. Okey, kita juga boleh berkongsi pisau, garpu, sudu dan cawan dengan pesakit HIV. So tak ada masalah. HIV tidak akan dijangkiti melalui perkara-perkara yang saya telah nyatakan tadi. Tetapi HIV boleh menjangkiti kita melalui perkara-perkara berikut. Okey. Penularan HIV ini yang pertamanya melalui kontak seksual. Okey. Apakah yang dimaksudkannya? Maksudnya yang ni hubungan seks rambang, sama ada lelaki dan perempuan, sama ada lelaki bersama lelaki atau perempuan bersama perempuan, ataupun tidak kira lelaki perempuan pun mereka lakukan juga. Jadi ini konteks seksual ini yang sebegini secara rambang ini, secara tidak terkawal ini, ia menyebabkan apa? Menyebabkan kita boleh dijangkiti HIV. Sekarang ni kalau kita tengok bagi pasangan-pasangan yang ingin berkahwin, syarat untuk sebelum dikahwini itu mesti melalui ujian saringan HIV. Jadi sekarang ni kerajaan Malaysia pun menetapkan dah, sekiranya nak berkahwin mesti melalui saringan HIV. Okey. Yang kedua, HIV boleh dijangkiti melalui transfusi. Maksudnya kita menerima darah bagi pesakit, bagi darah tu yang telah dijangkiti oleh HIV. Tetapi bagi KKM kebiasaannya mereka akan cek dulu. Cek dulu darah yang mereka akan masukkan ke dalam tubuh pesakit itu, adakah darah itu bersih ataupun darah itu tidak dijangkiti. Tetapi yang banyak yang terlibat dengan HIV di Malaysia ini adalah di segi penggunaan jarum. Kebiasaannya penggunaan jarum ini adalah bagi penyalahgunaan dadah. Berkongsi jarum. Yang ni untuk mengambil dadah secara salah ini, mereka menggunakan jarum yang sama dan beri kepada orang lain. Contohnya ada seorang yang ada pesakit HIV dan berkongsi dengan jarum yang lain, dia akan menjangkiti rakannya. Itu yang membahayakan apabila kita berkongsi jarum. Okey, selain pada dadah, mungkin juga di segi akupunktur, tindik dan sebagainya. Tetapi kebiasaannya penggunaan jarum untuk penyalahgunaan dadah inilah yang banyak menyebabkan rakyat Malaysia terjebak dengan HIV. Selain daripada itu, HIV juga boleh berjangkit kepada ibu mewariskan HIV kepada anak di dalam kandungan. Ini yang bahayanya bagi kaum hawa. Sekiranya mereka dijangkiti HIV, mereka berisiko untuk memberi HIV itu kepada anak yang disayangi. Jadi jagalah tiga perkara ini. Yang pertama di segi kontak seksual, yang keduanya di segi kontak darah, dan yang ketiganya daripada ibu ke anak. Jaga diri kita daripada perkara-perkara ini yang membolehkan kita binasa, hidup kita binasa, keluarga kita binasa. HIV nah. Okey, seterusnya kita lihat juga HIV ini boleh dihalang sebenarnya. Boleh dihalang sebenarnya. Yang pertamanya macam mana kita nak halang? Yang pertamanya kita elakkanlah daripada melakukan seks bebas. Elakkan diri, selamatkan diri. Yang kedua, elakkan seks sebelum menikah. Ramai sekarang ni gejala-gejala di Malaysia ini, ramai anak-anak muda yang ingin mencuba perkara-perkara ini, jadi ia sangat berbahaya. Yang ketiga, bagi yang pasangan yang dah berkahwin, sayang dan setia pada pasangan. Jangan bertukar-tukar pasangan. Kerana bertukar-tukar pasangan ni ada risiko yang sangat tinggi kita dijangkiti. Yang keempat adalah jangan mengambil dadah. Tidak kiralah syabu, pil, kuda, ekstasi, gam, arak dan sebagainya. Kesemua dadah ini akan memberi kesan yang negatif kepada tubuh badan. Terutamanya yang berkongsi jarum. Okey. Dan yang terakhirnya, libatkanlah diri kita dalam aktiviti sihat. Kita beriadah, sukarelawan, kerohanian dan juga pergi belajar kemahiran supaya kita tidak terjebak dengan gejala-gejala negatif. Jadi sayangilah hidup kita, elakkanlah diri kita pada dijangkiti HIV. Jadi kamu nilai balik diri, adakah kita berada di dalam golongan ini? Adakah kita pernah menagih dadah? Adakah kita pernah melakukan perhubungan sejenis homoseksual ataupun biseksual ataupun bertukar-tukar pasangan secara tidak terkawal? Jika pernah melakukan perkara ini, sebenarnya anda mungkin mangsa AIDS. Okey? Jadi
saya nasihatkan diri saya nasihatkan diri anak-anak, warga sekolah dan juga ibu bapa, selamatkanlah diri kita.